Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan sambung belajar untuk bab 6 pembahagian sel bagi subtopik 6.4. Jadi kamu boleh rujuk kepada buku teks masing-masing untuk bahagian kandungan untuk 6.4 iaitu isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Kamu boleh tengok kepada muka surat 108. Standard kandungannya adalah isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia yang mana untuk standard pembelajaran pelajar atau murid boleh menghuraikan kesan ketidaknormalan mitosis terhadap kesihatan manusia, tumor, kanser dan juga dapat menilai kesan ketidaknormalan meiosis terhadap individu, contohnya untuk penyakit genetik sindrom Down. Kanser payudara. Teacher percaya ramai di antara kamu pernah dengar tentang kanser payudara. Kanser ini adalah yang merupakan kanser paling tinggi yang dihidapi oleh wanita di Malaysia dan juga kanser paling tinggi berlaku di kalangan rakyat Malaysia. Apakah kanser payudara? Dia adalah perkembangan sel-sel dalam tisu payudara secara tidak terkawal, di mana jika tak dapat dikesan dan dirawat dengan segera, kanser payudara ini boleh merebak ke seluruh badan. 1 dalam setiap 20 wanita di Malaysia mempunyai risiko untuk mendapat kanser payudara dalam hayat kehidupan mereka. Jadi bagaimana kanser ini boleh berlaku? Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Pertama sekali, kanser ini kenapa ia berlaku ya? Kita dah belajar baru ni tentang kita sel. Ini adalah rajah untuk kita sel. Di mana kita belajar baru ni yang mana dalam kita sel ada beberapa fasa, antaranya interfasa, fasa M. Jadi, kita sel ini dia dikawal oleh sistem kawalan khas pada setiap fasa. Fasa G1, fasa S, fasa G2 dan fasa M bagi memastikan pembahagian sel berlaku dengan sempurna. Namun, kadang-kadang berlaku pembahagian sel yang tidak terkawal, menyebabkan sel itu membahagi berulang-ulang kali secara tidak terkawal. Ini akan menyebabkan pembentukan tumor. Jadi, tumor ada 2. Pertama, tumor benigna. Kedua, tumor malignan. Untuk tumor benigna, ini adalah satu tumor yang tidak berbahaya dan boleh dibuang melalui pembedahan kerana ia tidak akan merebak ke kawasan lain. Berbeza dengan tumor malignan yang kita kenali juga sebagai kanser. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya tumor malignan. Antaranya disebabkan oleh radiasi. Radiasi ialah sinaran. Contoh, sinar X, sinar gamma, sinar ultraungu daripada cahaya matahari. Sinar ultraungu secara berlebihan. Yang kedua adalah bahan kimia. Contoh, tar yang kita jumpa dalam tembakau yang digunakan dalam pembuatan rokok. Kemudian, disebabkan oleh bahan berkarsinogen, iaitu bahan yang boleh menyebabkan kanser. Contohnya seperti formaldehyde dan juga benzin ataupun benzena. Kemudian disebabkan oleh faktor genetik. Jadi biasanya kalau ibunya mempunyai kanser, kemungkinan besar risiko tinggi untuk anaknya juga menghidap kanser. Seterusnya disebabkan oleh bakteria dan juga virus. Kemudian tumor malignan ni apabila faktor-faktor ini menyebabkan berlakunya tumor malignan ni, ia akan menyebabkan sel membahagi berterusan dan akan menghasilkan tumor. Dan sel kanser ini akan merebak dan akan memusnahkan sel normal di sekitarnya. Lalu ia akan mengganggu fungsi tisu sekitar. Jika tidak dapat dikesan awal, ia boleh menyebabkan kerosakan organ dan maut. Contohnya jika kanser ini berlaku di paru-paru.
iaitu kita panggil sebagai kanser paru-paru. Jadi ia akan berterusan membahagi dengan tidak terkawal, menyebabkan ia akan memusnahkan sel normal sekitar. Kenapa? Kerana sel kanser ini ia akan bersaing dengan sel yang sihat di sekitar untuk mendapatkan nutrien. Jadi akhirnya menyebabkan peparu itu tak dapat nak menjalankan fungsinya. Lalu ia boleh menyebabkan kerosakan peparu dan tanpa peparu yang berfungsi dengan baik, maka boleh menyebabkan maut. Ini adalah contoh bagaimana perkembangan kanser payudara berlaku. Okey, asalnya di kawasan ini ada sel tunggal kanser yang mana sel itu telah musnah, DNA telah musnah, menyebabkan ia membahagi secara tidak terkawal. Lalu ia akan menjadi tumor dan membesar. Jadi membesar ya. Okey. Jadi sel kanser ini dia akan bersaing untuk mendapatkan nutrien daripada sel-sel lain ataupun tisu-tisu lain di sekitarnya. Lalu ia akan merosakkan tisu-tisu di sekitarnya, mengganggu fungsi tisu-tisu lain ya. Dan apa yang bahayanya tentang tumor malignan ataupun kanser ini, ia boleh merebak. Sel kanser ini boleh merebak melalui salur limfa dan salur darah ke bahagian lain tubuh. Jadi contoh ya, jika seseorang pesakit ni dia ada kanser buah pinggang dan buah pinggang tersebut telah dibuang. Contoh kita ada 2 buah pinggang katakanlah buah pinggang sebelah kanan telah dibuang. Selepas 2-3 tahun dia cek balik di hospital, didapati ia telah merebak. Kanser ini telah merebak ke peparu. Kenapa? Kerana sel kanser boleh merebak melalui salur limfa dan salur darah ke bahagian lain tubuh. Jadi pesakit kanser ni walaupun dia bebas kanser, dia akan ada appointment untuk cek lagi pada masa akan datang. Okey, kemudian tumor akan baru terbentuk pada organ-organ lain. So, yang asalnya daripada gambar ni kan, asalnya kanser tu berlaku di payudara, kemudian ia merebak ke ginjal, kepada buah pinggang. Ini adalah buah pinggang ya. Kemudian, ketidaknormalan juga boleh berlaku semasa pembahagian meiosis, yang mana ia boleh menyebabkan berlaku penyakit genetik. Contohnya penyakit sindrom Down. Kalau kamu tengok kepada kanak-kanak ini, apa ciri yang kamu boleh nampak? Antaranya matanya sepet. Ini adalah antara ciri bagi pesakit sindrom Down. Kenapa boleh berlakunya ketidaknormalan ini? Di mana gentian gelendung gagal berfungsi ketika anafasa 1 dan juga anafasa 2. Jadi kamu dah belajar baru ni ketika meiosis dalam anafasa 1 iaitu pemisahan kromosom homolog ke kutub yang bertentangan. Manakala untuk anafasa 2, pemisahan kromatik kembar ataupun kromatik seiras ataupun kromatik beradik ke kutub yang bertentangan. Apabila gentian gelendung ini gagal berfungsi, maka kromosom ini gagal berpisah, yang mana kita panggil juga sebagai tak disjungsi. Ini menyebabkan, contohnya kalau untuk manusia, kita ada 46 kromosom. Apabila berlakunya tak disjungsi, kromosom gagal berpisah, jadi kemungkinan besar akan ada gamet yang mempunyai bilangan kromosom tidak normal. Sepatutnya, gamet mempunyai bilangan kromosom sebanyak 23. Disebabkan adanya kromosom yang gagal berpisah, maka gamet itu sama ada mempunyai 22 kromosom ataupun 24 kromosom. Dan jika persenyawaan berlaku antara gamet normal 23 kromosom dan juga gamet abnormal 24 kromosom, maka zygote nanti akan mempunyai 47 kromosom. Maka ini sudah tidak normal kerana manusia seharusnya mempunyai sebanyak 46 kromosom. Jadi, bagi pesakit sindrom Down, dia telah pun terlebih 1 kromosom. Di mana
ia terlebih satu kromosom pada kromosom nombor 21. Ini adalah set kromosom lengkap individu yang menghidap sindrom Down. Jika kamu tengok, pesakit ini dia mempunyai 47 kromosom. Cuba kita kira, ke-21 ini sepatutnya hanya ada 2 kromosom, tapi pesakit sindrom Down akan mempunyai 3 kromosom, yang mana kita panggil juga sebagai trisomi, iaitu pada kromosom nombor 21. Dalam pembahagian meiosis yang normal, kromosom sepatutnya dibahagikan dengan sekata antara gamet. Manusia, bilangan diploid kromosom adalah 46. Jika meiosis berlaku dengan normal, sepatutnya setiap gamet itu akan mempunyai 23 kromosom. Tetapi jika berlaku tak disjungsi sama ada semasa anak fasa 1 ataupun anak fasa 2, maka ia akan mengakibatkan gamet yang terhasil mempunyai bilangan kromosom yang abnormal, yang tidak normal. Yang mana satu gamet mempunyai salah satunya mempunyai 24 kromosom dan gamet yang lain mempunyai 22 kromosom. Jadi jika katakanlah ya, sperma mempunyai kromosom yang normal, 23 kromosom, mensenyawakan ovum yang tidak normal, mempunyai 24 kromosom, maka berlaku persenyawaan dan akan menghasilkan zygote dengan 3 kromosom pada kromosom nombor 21, yang mana zygote itu mempunyai 47 kromosom. Inilah yang akan menyebabkan penyakit sindrom Down. Kita akan belajar banyak lagi penyakit ya, antaranya penyakit sindrom Turner, sindrom Klinefelter, dan untuk pengetahuan lagi sindrom Jacob, yang mana kita akan belajar selepas ini. Jadi individu sindrom Down ni mempunyai 47 kromosom, iaitu terdapat kromosom tambahan pada set ke-21. Jadi antara ciri-ciri penyakit sindrom Down, ia boleh menyebabkan kerencatan mental, mata sepet dan lidah sedikit terjelik. Kita akan buat praktis formatif 6.4. Jadi kamu boleh rujuk kepada buku teks muka surat 109. Soalan yang pertama. Terangkan mengapa kaedah radioterapi digunakan untuk mengawal atau menghentikan pertumbuhan sel kanser. Jadi, radioterapi ini adalah satu kaedah rawatan yang digunakan dalam merawat penyakit kanser. Ia menggunakan radiasi sinaran mengayon bertenaga tinggi untuk membunuh sel kanser. Ia akan memberikan dos tinggi ditujukan kepada sasaran, iaitu tumor, untuk menyembuh, mengawal atau mengurangkan simptom-simptom yang dialami. Walau bagaimanapun, bahagian badan ataupun sel-sel yang berdekatan akan juga terkena sinaran radiasi yang boleh mengakibatkan kesan sampingan. Kemudian, soalan yang kedua, keadaan tak disjungsi dalam manusia boleh menyebabkan penyakit genetik seperti sindrom Down. Nyatakan bilangan kromosom dan ciri-ciri yang terdapat pada individu sindrom Down. Jadi, kita dah belajar tadi untuk bilangan kromosom untuk individu sindrom Down iaitu sebanyak 47 kromosom, di mana dia terlebih satu kromosom di kromosom pasangan ke-21. Dan ciri-cirinya adalah seperti mata sepet dan lidah terjeling. Individu sindrom Down mempunyai 47 kromosom. Sindrom ini boleh menyebabkan kerencatan mental ataupun kecacatan mental, mata sepet dan lidah sedikit terjeling. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Maka kamu sudah pun habis bab 6. InsyaAllah pada next class, kelas seterusnya, kita akan membuat soalan SPM bagi subtopik ini. Terima kasih dan jumpa lagi.